Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin taufik dan daripada taisir daripada Allah dapat kita teruskan lagi pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi 'alal Hudhudi. Kita sambung pada kata muhasyi qauluhu al-mab'uth ala aswas salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi bil ayatil wadihat. Qauluhu qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu al-mab'uthi al-mab'uthi ay al-mursali, yang diutuskan. Al-mab'uth yang dibangkitkan, yakni al-mursal yang diutuskan. Jadi sirah lafaz mab'uth tu isim maf'ul tu. Isim maf'ul. Bina isim maf'ul. Jadi dia tidak disebut yang dibangkitkan. Maksud siapa yang membangkitkan? Fa'il itu tidak disebut. Sebab tu kata muhasyi wa huzifal fa'ilul ba'thi lil ilmi bihi, dan dihazafkan fa'il bagi al-mab'uth yang membangkitkan. Di sini yang dibangkitkan iaitu Nabi yang dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Siapa yang mengutuskan? Fa'il kepada ba'thi itu dihazaf. Wa huzifa fa'ilul ba'thi lil ilmi bihi. Okay. Lil ilmi bihi, kerana dah maklum siapa yang membangkitkan Rasul, Allah Ta'ala lah. Wa maf'uluhu, dan dihazafkan maf'ul bagi ba'thi, membangkitkan. Jadi bangkit kepada siapa? Allah Ta'ala membangkitkan Rasul kepada siapa tu? Maf'ul kepada ba'thi juga dihazafkan. Kenapa? Li'ifadati ta'mim, untuk memberi faedah umum. Jadi Allah membangkitkan Nabi kepada siapa tu? Maf'ul kepada dibangkitkan kepada siapa itu dihazafkan li'ifadati ta'mim, untuk memberi faedah umum. Ai allazi arsalahullah. Jadi takdir kalamnya allazi arsalahullahu li jami'i tawaifi hatta jamadati, iaitu yang Allah Ta'ala iaitu Nabi yang Allah Ta'ala bangkitkannya kepada sekalian makhluk, sehinggakan jamadat, sehinggakan makhluk-makhluk yang jamadat, makhluk yang tidak hidup sekalipun. Jamadat ni makna makhluk yang tidak hidup. Bukit, bukau, pokok, itu jamadat dipanggil. Benda yang tidak hidup. Lawan kepada hayawanat. Hayawanat ni benda yang hidup. Fa'amanat bihi, maka sekalian makhluk tersebut amanat bihi, beriman dengan Rasulullah. Fasarat, jamadat sekaliannya beriman dengan
Nabi fasarat aminatan. Sekalian makhluk itu termasuklah jamadat amanat bihi, beriman dengan Rasul. Fasarat aminatan mimma kana ya'tarihi mimma kana ya'tariha fil umamis sabiqah. Maka mereka terselamat. Aminatan makna terselamat daripada apa yang kena akan mereka fil umamis sabiqah, pada umat-umat terdahulu. Apa yang kena itu? Min bayaniyah, minal maskhi wal khasafi, iaitu daripada maskhun. Maskhun ni Allah Ta'ala ubah ciptaan. Ada macam Bani Israel, Allah Ta'ala ubah manusia, mereka yang ikar menjadi beruk, menjadi khanazir. Khanazir, qiradata wal khanazir. Itu maskhun. Allah Ta'ala ubah kerana mereka dahaka. Allah Ta'ala ubah badan mereka menjadi manusia asal, jadi beruk. Ada yang menjadi khinzir. Jadi itu azab yang Allah Ta'ala beri kepada umat-umat terdahulu. Apabila umat ini beriman dengan Nabi, mereka terselamat. Fasarat aminatan mimma kana ya'tariha fil umamis sabiqah. Daripada perkara yang mengena akan mereka pada umat-umat terdahulu. Daripada maskhi, daripada berubah bentuk, daripada manusia ubah jadi khinzir, ubah jadi beruk, wal khasafi, dan daripada ditenggelamkan dalam bumi. Allah Ta'ala selamatkan daripada hilangnya makhluk ini dengan ditenggelamkan dalam bumi sebagaimana umat-umat terdahulu. Itu antara rahmat yang Allah Ta'ala letak pada Nabi SAW, sehingga umat ini Allah Ta'ala selamatkan dia daripada kena seperti umat-umat terdahulu. Fasaratil hijaratu aminatan min ja'liha minal hijarati allati yu'adzabu biha ahlun nar. Dan jadilah batu-batu itu aman, terselamat. Aminah, aman, terselamat daripada dijadikannya daripada batu-batu yang diazab dengannya oleh ahli neraka. Jadi batu ni apa rahmat terhadap jamadat ni? Jadi yang disebut oleh muhasyir kita Syekh Syarqawi, makna batu yang ada ini, mereka itu terselamat daripada dijadikan batu-batu yang diazab dengannya ahli neraka. Itu bentuk rahmat kat tu. Walaupun batu tu kita lihat dia tidak ada perasaan, tidak ada naluri dan seumpamanya. Tapi kerana rahmatnya yang Nabi ini umum, sehingga batu-batu itu tidak dijadikan batu yang digunakan untuk azab ahli neraka. Lakin irsaluhu, namun pengutusan Nabi lisaqalaini kepada dua bangsa. Apa dia dua bangsa? Al-insi wal jin, iaitu bangsa manusia dan bangsa jin. Pengutusan Nabi kepada bangsa manusia dan bangsa jin ni irsalat taklif, termasuk daripada lakinna irsalahu lisaqalain, irsalulah lakinna irsalahu lisaqalaini ail insi wal jinni irsalut taklif. Namun pengutusan Nabi kepada bangsa manusia dan jin ni, dia itu termasuk daripada irsalut taklif, pengutusan sebagai membawa taklif, pentaklifan. Pentaklifan makna diutus untuk buat syariat. Itu manusia jin. Wali ghairihima, dan bagi selain keduanya, selain manusia dan jin, pengutusan Nabi kepada selain manusia dan jin irsalut tashrifin, ialah pengutusan dari segi pemuliaan. Apa maksud dia? Irsalun yathbutu bihi syarafuhu ala jami'il khalqi, iaitu pengutusan yang mensabitkan kemuliaannya di atas sekalian makhluk yang lain. Jadi pengutusan pemulia,
pengutusan kemuliaan, yang mana yang menjadi umat Nabi ini dia itu lagi mulia daripada umat-umat lain. Yang berjumpa dengan Nabi lagi mulia dengan yang tidak berjumpa dengan Nabi. Itu kalau berjumpa. Nabi diutuskan kepada umat akhir zaman. Maka umat akhir zaman ni mendapat kemuliaan dia di atas sekalian makhluk lain. Nampak? Jadi pengutusan Nabi kepada selain manusia dan jin ni, dia ialah irsalut tashrif. Sebab taklif tak? Binatang-binatang, haiwan-haiwan yang ada pada akhir zaman ni, yang jadi masuk setelah Nabi SAW makik ni, mendapat kemuliaan tersebut. Habis. Fayakunu lahu siyadatu alaihim. Maka jadilah bagi Nabi SAW itu sebagai siyadah. Ketuanan itu ialah bagi Nabi SAW terhadap sekalian mereka. Nabi ini penghulu, siyadah, ketuanan, tuan bagi sekalian makhluk. Li hadithi, ini berdasarkan hadis Nabi SAW sebut, bu'ithu ilal khalqi kafatan. Aku dibangkitkan kepada sekalian makhluk semuanya. Habis itu. Okey. Jadi itu wajah kita kata dibangkitkan Nabi ni kepada sekalian makhluk, hatta kepada jamadat sekalipun. Kemudian kata Muhasyi, wala mani'a min tarkibi idrakatin aqliyatin fi ghairi anwa'il uqala'i thalathati litu'mina bihi wa takhda'a lahu. Katanya tidak ada la mani'ah, tidak ada halangan. Tidak ada halangan, yakni tidak mustahil, min tarkibi idrakat, daripada tersusunnya idrakat akliyah, kefahaman akal. Idrakat ni kefahaman akal lah, iaitu kebolehan sesuatu itu untuk faham dan untuk bertindak ataupun bercakap dan seumpama. Itu panggil idrakat akliyah. Tersusunnya kemampuan akal, yang mana kemampuan akal ni menyebabkan boleh bercakap dan seumpamanya, fi ghairi anwa'il uqala'i thalathah, pada selain daripada 3 jenis yang berakal. 3 al-uqala' al-thalathah, bangsa jenis yang berakal. Siapa 3 ni? Kita dah sebut dulu, iaitu malaikat, jin dan juga manusia. Ini dah sebut gitu kan. Al-uqala' al-thalathah merujuk kepada apa? Al-malaikah, wal jin dan juga wal ins, manusia. Jadi selain daripada 3 itu, adakah mustahil? Tak, la mani'a, tidak mustahil bahawa ada pada selain 3 yang berakal ini ada idrak. Tuhan beri kemampuan yang akliyah, umpama berkata-kata. Sebab itu batu yang duduk di tangan Nabi pun bila Nabi pegang, dia bertasbih, tasbihul hasa. Tasbih maknanya tidak mustahil bahawa makhluk-makhluk jamadat begini dia ada idrakan akliyah yang Tuhan bagi. Litu'mina, untuk mereka beriman, wa takhda'a, dan mereka tunduk kepada Nabi. Sebab itu binatang, kijang kita datang dalam riwayat kan, datang kepada Nabi, bercakap dengan Nabi. Batu beri salam ke Nabi. Kuntu a'rifu hajaran bimakkata. Nabi kata, aku kenal batu di Mekah tu, setiap kali aku jalan dia beri salam pada aku. Batu. Jadi ada idrakat akliyah yang ada pada jamadat ini, yang mereka beriman dengan maksud beriman betul lah. Yang tadi kita kata irsalut tashrif kan. Irsalut tashrif, dia mendapat kemuliaan. Ni bukan sekadar tu. Bahkan mereka ada kemampuan untuk beriman dengan nutqin yang Tuhan beri dan seumpamanya. Contoh lain dia kata, ini dia buat datang contoh. Ama rukiba, sebagaimana disusun, yakni diberi dan disusun kemampuan itu fi jabali Uhud,
pada Jabal Uhud. Allah Ta'ala beri idrakat. Allah Ta'ala susun idrakat akliyah ni kepada Jabal Uhud. Ketika mana itu? Zalika hina sa'adahu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umaru wa Uthmanu. Ketika mendaki Jabal Uhud tu Nabi, Abu Bakar, Umar dan Osman. Satu hari Nabi SAW bersama Abu Bakar, bersama Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman naik Jabal Uhud. Fataharraka, lalu Jabal Uhud ni taharraka. Jabal Uhud bergerak. Bergerak ni maksud kita kata macam dia bergetar. Sebab apa? Sebab suka. Nampak? Fahamlah kalau seorang tu kekasih dia datang, badan macam mana, tentu dia akan bergerak-gerak seakan-akan kesukaan. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad naik atas dia ni. Oh, suka benar Jabal Uhud ni. Jabal Uhud maknanya dia tu bukan sekadar jamadat yang tidak ada his. Tuhan beri tarkib idrakat akliyah. Ada kemampuan akal yang sebagaimana makhluk-makhluk berakal. Boleh bertindak balas, bereaksi, memberi, bercakap dan seumpama. Nabi naik satu hari tu, Jabal Uhud bukan main suka sehingga dia bergerak-gerak. Kita kata macam bergegar lah. Jadi pada diri Nabi tak ada masalah lah. Tapi siapa? Dua orang sahabat ni benda pelik ni. Tiga orang sahabat ni. Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar. Tak. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Tiga orang ni, bila bukit bergerak ni, menakutkan manusia. Kita kalau naik bukit, dah asal kata naik bukit, duduk rumah. Berlaku sedikit tempias gempa bumi. Bukan sekadar tu. Ada orang lari daripada keluar rumah pun ada. Keluar tu tak sempat capai kain tuala. Nampak apa? Sebab takut. Jadi bila berlaku kepada Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Bukit Uhud ni fataharraka. Fadarabahu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW pukul dia. Nabi pukul dia. Nabi pukul dia. Nabi pukul tu maksudnya Nabi hentakkanlah. Nabi hentak kaki dan Nabi sentuh Jabal Uhud. Nabi kata apa? Fadarabahu sallallahu alaihi wasallam birijlihi. Nabi pukul dengan kaki. Maksud Nabi hentak dengan kaki. Nabi pun pijak dengan kaki dia. Waqala, Nabi kata, uthbut. Tetaplah kamu, wahai Uhud. Uthbut ya Uhud. Wahai Bukit Uhud, tenang. Bertenang kamu. Nampak? Walaupun suka gembira, girang gembira contohnya. Uthbut fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Sesungguhnya di atas kamu ada seorang nabi dan siddiq. Siddiq ini Abu Bakar. Wa syahidan, dan dua orang yang akan mati syahid, iaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman. Nabi isyarat dah ni. Dah berlaku lagi ni. Nabi khabar dah. Ada nabi ni. Jangan suka sangat. Sabar Bukit Uhud. Sabar. Sebab apa? Atas kamu nabi, seorang siddiq dan dua orang yang syahid. Okey. Jadi di situ maknanya kemungkinan makhluk jamadat ini juga beriman dengan makna yang zahir. Wa qawlu ba'di ahli al-kashfi, dan perkataan sebahagian daripada golongan ahli kasyaf, daripada ahlillah, para awliya. Apa kata mereka? Fi kulli jinsin minal hayawanati rasulun minha. Perkataan sebahagian ahli kasyaf yang mengatakan bahawa pada setiap jenis daripada hayawan itu ada rasulun minha. Ada rasul yang dari kalangan haiwan tersebut. Contoh gajah. Gajah ada rasul gajah. Apa lagi? Harimau. Harimau ada rasul harimau. Burung ada rasul burung. Ikan ada rasul ikan. Perkataan itu la yunafi khabar dia. La yunafi zalika, tidak menafikan demikian itu. Demikian mana? Demikian bahawa Nabi Muhammad ini rasul kepada sekalian makhluk. Bukan makna Nabi kepada manusia saja. Haiwan dia ada rasul haiwan. Ikan ada rasul ikan. Dah bukan. Pandangan yang mengatakan
hatta yang mengatakan setiap jenis haiwan tu ada rasul di kalangan jenis mereka sendiri, tidak menafikan bahawa Nabi Muhammad itu rasul bagi sekaliannya. Kenapa? Lihtimali anna dhalika rasula muballighun anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana ihtimal bahawa rasul di kalangan haiwan itu dia itu hanya muballigh, yang menyampaikan. Jadi muballigh ni kita panggil rasul jugalah, yang menyampaikan daripada Nabi. Jadi dia utusan Nabi. Utusan Nabi. Jadi setiap daripada jenis haiwan tu, ini bukan sabit dengan sunnah ataupun hadis ni. Janganlah awak tanya mana hadis ni. Ini pandangan yang disebut oleh muhasyir kita. Ada sebahagian daripada golongan ahli kasyaf di kalangan ulama-ulama, dia kata bahawa setiap haiwan ni ada rasul. Dah rasul dengan maksud apa? Dia hanya mubaligh, menyampaikan daripada pihak Nabi. Maka kerana itu kata Syekh Asy-Syarqawi, fala wajha li tadlilihi, maka tidak ada wajah kita nak sesatkan pandangan ni, tadlilil qaul. Jadi tak payahlah kita sampai kita hentam kata ni pandangan sesat, lagi menyalahi akidah Islam. Dia kata tak ada, sebab pandangan tu ihtimal. Bukan makna dia nak kata haiwan ni ada rasul sendiri. Bukan Nabi Muhammad dah yang kafah dah. Makhluk ini ada rasul yang sendiri. Jin ada rasul yang sendiri contohnya. Tak. Dia tidak menafikan bahawa Rasulullah tetap rasul bagi sekalian. Dan maksud rasul ni dengan maksud penyampai, mubaligh, yang menyampaikan daripada Nabi SAW. Maka tak ada wajah lah bagi untuk kita menyesatkannya. Nampak? Itu orang bila akal dia wasi', dia punya akal, pemikirannya luas, dia tidak akan cepat nak menyesatkan. Sampai tak boleh. Kena cakap, baca zikir hak Nabi sebut saja. Nabi sebut saja. Allah, Allah. Tak boleh contohnya. Kalau boleh pun 2 kali je, sebab Nabi sebut dalam hadis 2 kali je. Banyak-banyak tak ada orang buat. Contohlah. Jadi, benda gitu, wasi' aqlak lah maknanya. Kita kata, luaskan pemikiran. Dia, apabila pemikiran tu luas, pemahaman tu yang tuntas, maka kita tidak akan tasarruf, tak akan cepat mengeluarkan hukum tanpa kita melihat kepada dalil secara mendalam. Habis. Qauluhu bil ayati, yang dibangkitkan dengan ayat, dengan tanda-tanda. Al-ba'u, okey, ba' di sini bil ayat ini imma lil mulabasah. Sama ada ba' mulabasah, iaitu mulabasah ni bersepakai lah, kita kata bersepakai. Bersepakai ni makna bersekali. Ai al-mab'uthi liman taqaddama, iaitu Nabi yang dibangkitkan, liman taqaddama, bagi yang telah terdahulu, ba'than, akan sebagai kebangkitan, mutalabbisan, yang bersepakai, yang bersekali, bil ayati, yang sekali dia bersama itu, mutalabbisan makna bersekali, bersepakai dengan tanda-tanda, dengan bukti-bukti. Jadi ba' itu lil mulabasah. Itu terjemahnya mutalabbisan bil ayat. Au lil musahabah, ataupun ba' itu lil musahabah, serta sahibani menyertai. Dengan makna apa? Bimakna ma'a. Musahabah ni maknanya ma'a, bersama. Jadi Nabi yang dibangkitkan bersama ayat. Summa, kalau tengoknya lebih kurang je, mula basah dengan musahabah lebih kurang je. Tapi kalau bezanya, libas mutalabisan ni makna sekali. Biasanya mutalabisan benda yang bersekali, yang dianggap sekali satu. Makna kalau kita dengan pakaian tu dianggap satu. Musahabah ni dia benda yang dua tapi berangkai, disertakan sekali. Nampak? Kita musahabah, kita bersama. Makna kita ada dan ada benda yang satu lagi. Contoh senang, kita dan pakaian kita tu panggil mulabasah lah contohnya. Mutalabisan. Kalau kita bawa beg, kita asing dengan beg. Nampak tak? Itu musahabah, bersama, berserta. Tapi dari segi makna tu penyertaan belaka. Cuma al-farqu daqiq itu adalah.
Summa yuhtamal, kemudian diihtimalkan, annal murada bil ayati, bahawa yang dikendaki dengan bil ayat ini, ayat tadi, apa dia? Al ayatul Quraniyatu, ialah ayat Quran. Boleh jadi ayat ni makna umum, tanda kan. Boleh jadi ayat-ayat Quran. Makna ayat ini ayat Quran. Dan bila begitu, wa khassaha bizikri, dan mengkhususkan, menyebut ayat Quran dengan sebut ini. Kenapa? Li syarafiha, kerana kemuliaan ayat Quran. Ala ghairiha, di atas tanda-tanda bukti-bukti lain. Min baqiyatil mu'jizat, daripada baki-baki mu'jizat Nabi. Jadi mu'jizat Nabi banyak. Yang paling mulianya ialah mukjizat ayat Quran. Maka disebut ayat ini merujuk pada ayat Quran kerana dia yang paling mulia. Li syaraf biha ala ghairiha min baqiyatil mu'jizat wa baqaiha, dan kerana kekalnya ayat Quran ala dawam, sentiasa kekal. Adapun mukjizat lain itu berlaku zaman tu, lepas tu habislah. Keluar air di celah jari Nabi. Siapa yang dapat tengok zaman tu je lah. Terbelah bulan, siapa yang ada ketika itulah. Tapi Quran ni kekal selama-lamanya. Maka fa'idha talaba minnal kuffaru mu'jizatan, apabila meminta daripada kita oleh orang kafir satu mukjizat ala risalatihi, di atas kerasulan Nabi SAW. Kalau orang kafir tanya kita, minta mukjizat, mana mukjizat Muhammad itu rasul? Qulna lahum, kita kata kepada mereka, hadzal Quran, Quran ini mukjizat. Fa in qaddar fa in fa in qadartum, kalau kamu mampu, fa in qadartum ala al-ityani bimithlihi, kalau kamu mampu untuk mendatangkan seumpama Quran. Bawa datang mukjizat itu ialah Al-Quran yang ada ni. Fa in qadartum ala al-ityani bimithlihi, kalau kamu boleh bawa datang dengan seumpamanya. Falaisa birasulin, maka dia itu bukan rasul. Sekarang ni mukjizat yang kamu minta itu ialah Al-Quran. Kalau kamu boleh buat datang serupa Al-Quran, maka Muhammad itu bukan rasul. Wa illa, jika tidak, tapi kalau kamu tak mampu buat sebagaimana Quran, fahuwa rasulun, maka Muhammad itu rasul. Wa yalzamukum ittiba'uhu, dan lazim akan kamu oleh mengikutnya. Wajib kamu ikutlah. Wa yalzamukum ittiba'uhu, lazim akan kamu oleh mengikutnya, mengikut Muhammad SAW. Jadi gitulah hujahnya. Dan kita panggil apa? Hujah tersebut, cabaran tersebut sentiasa terbuka. Allah Ta'ala buat selama-lamanya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Okay, habis. Kemudian wa wasfuha bil wadihati, dan mensifatkan ayat itu dengan wadihat. Al-mab'uthi bil ayatil wadihati, yang dibangkitkan dengan tanda-tanda bukti yang jelas. Dan menyifatkan ayat itu dengan wadihat bi'tibari ghalibi, kerana mengikut keghaliban, mengikut kebiasaan. Mengikut kebiasaan. Maka ayat-ayat dan tanda-tanda itu ialah yang jelas. Bila begitu, jelas tu makna pada ghalibnya, pada umum. Secara ghalib, ayat-ayat yang Tuhan turunkan itu jelas. Maka bila begitu, fala yaridu mutasyabihat. Fala yaridul mutasyabihu, maka tidak datang warid, tidak datang irat oleh ayat mutasyabihat. Kalau macam tu ayat mutasyabihat kan ayat Quran juga. Tapi adakah wadihah? Ayat mutasyabihat tidak wadihah. Jadi bagaimana tu? Sebab kita kata yaridu tu. Tapi fala yaridu lah, tidak boleh kita datangkan irat oleh ayat mutasyabihat. Sebab apa? Yang wadihat tu bi'tibaril ghalib saja.
ghalib secara umumnya, kebanyakannya ayat itu jelas. Maka tak boleh kita nak datang Iraq dengan bahawa dalam Quran ada ayat mutasyabih. Ini pun lakin hadza ala tariqatis salaf. Ini atas jalan salaf yang mana mereka tidak